يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Bidayatul Hidayah, muka surat 10 baris ke-13 daripada bawah. Muka surat 10 baris ke-13 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan makna basar pada hak Allah Ta'ala itu maknan yang berdiri dengan zatnya, menyatakan baginya bagi zat Allah dengan dia dengan maknan tiap-tiap yang mawujud, sama ada qadim, mana sama ada tiap-tiap yang mawujud itu qadim seperti zatnya zat Allah dan sifatnya sifat Allah, atau baharu, ini atau sama ada mawujud itu baharu seperti zat sekalian makhluk, sama ada berdinding atau tiada, sama ada jauh atau hampir. Sekalian ini zat Allah, sifat Allah, zat sekalian makhluk, dinama akan dia akan sekalian ini mawujud, yakni perkara yang ada. Dan makna basar pada hak Allah Ta'ala itu maknan yang berdiri dengan zatnya, yang berdiri dengan zatnya. Dia tulis itu yang berdiri di bawah tu kan. Ni biasa saya sebut dah. Tulisan Jawi salah seumpama ni. Yang belah atas, diri belah bawah. Rumi boleh buat. Tulisan Rumi boleh buat seumpama tu. Tapi khat Jawi, tulisan Jawi salah. Tapi ni cetakan. Ni cetakan. Tapi kalau kita tulis Jawi, ruang tidak cukup, kita tulis separuh perkataan di atas, separuh perkataan di bawah, salah. Macam sinilah. Yang ruang tak ada dah ni. Diri di bawah. Salah. Ada ni. Okey, tulisan Jawi lah. Tulisan Rumi boleh. Yang bersengkang diri tulis sama bawah kan. Rumi boleh. Bahkan kalau ayat Al-Quran tersilap cetakan, berlaku seumpama ni, wajib kita baiki. Ni kitab ni dah baiki, dah apalah. Kalau ayat Al-Quran wajib kita baiki. Contoh macam mana? Alhamdulillahi Rabbil alif atas. Lamin tu ruang tak ada dah. Jadi lamin di bawah. Itu wajib kena baiki. Ya, Alhamdulillahi Rabbil masih lagi ada ruang. Habis dah. Kapak dah tepi. Jadi lamin ibu bawah. Itu wajib kena baiki. Ada pun kalau Alhamdulillahi Rabbi belah atas, Al-Alamin belah, tak apa. Sebab Rabbi satu kalimah, Al-Alamin satu kalimah lain. Alhamdulillahi Rabbi, habis ruang. Al-Alamin disambung bawah. Itu tak apa. Ada ni. Sebab Rabbi satu kalimah,
Al-alamin satu kalimah yang lain. Tapi kalau Rabbil belah atas, lamin belah bawah, Al-alamin satu kalimah. Separuh atas, separuh bawah. Ayat Quran wajib kena baiki. Wajib. Tak ada pen kena cari pen. Kalau ayat Al-Quran, ni tak apalah tak baiki pun. Tapi sebagai peringatan, jangan buat tulisan Jawi macam tulisan Rumi. Tulisan Rumi, perkataan belum lagi habis, ruang sudah tak ada dah, boleh sambung di bawah. Rumi boleh, Jawi tak boleh. Ni cetakan. Ni cetakan. Cetakan jadi gini ni. Banyak kita Jawi jadi gini. Tapi cetakan. Tak baiki pun tak apalah. Tapi kita kena tahu. Jangan tengok, ni boleh dah ni. Yang lepas tu diri. Rumi boleh, jangan awak sama dengan Jawi. Yang berdiri dengan zatnya, menyatakan baginya dengan dia tiap-tiap yang mawujud. Dan makna basar pada hak Allah Ta'ala. Jadi huraian basar dengan huraian sama yang terdahulunya, huraian yang samalah. Sifat lain-lain, takluk fungsi lain-lain, tapi huraian dia sama je. Dan makna basar pada hak Allah Ta'ala, sifat basar yang ada di zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat basar yang ada di zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab di kita pun ada sifat basar juga. Allah letak sifat basar di biji mata. Bila Allah letak sifat basar di biji mata, kita pun dapat melihat. Sekarang ni bicara sifat basar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni bicara sifat basar Allah. Dan makna basar pada hak Allah Ta'ala itu maknan. Tu maknan. Maknan tu bahasa Arab. Maknan ni perkara yang ada. Tu maknan. Sifat yang ada. Tu maknan. Maknan satu. Kalau banyak, ma'ani. Ni ma'ani. Mana ma'ani? Qudrah, iradah sampai ke kalam. Dipanggil sifat ma'aniyun. Apa ma'ani? Maknan. Apa maknan? Perkara yang ada. Sifat qudrah, sifat yang ada. Sifat iradah, sifat yang ada. Sifat ilmu, hayah, sama, basar, kalam, sifat yang ada. Panggil sifat yang wujudiyah, sifat yang maujudah, sifat yang ada. Sekira-kira apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala buka hijab, hilangkan dinding antara kita dengan zat Allah di hari akhirah, selain daripada dapat melihat zat Allah yang sedia kala, dapat melihat sifat kudrah Allah, dapat melihat sifat iradah, ilmu, hayah, sama, basar, kalam Allah. Boleh tengok belaka tu. Sebab apa? Sebab kudrah sampai ke kalam adalah maknan, sifat yang ada. Dah sifat kudrah sampai ke kalam je boleh lihat di hari akhirah. Sifat wujud kidam bakar tak boleh tengok. Sebab itu bukan sifat yang ada. Wujud kidam bakar bukan sifat yang ada. Cuma kita reti sahaja zat Allah adanya tidak ada permulaan, bersifat dengan sifat kidam. Zat Allah adanya tidak ada kesudahan, bersifat dengan sifat bakar. Zat Allah tidak serupa dengan perkara yang baru, bersifat dengan mukhalafatu ta'ala lil hawadith. Ada tak sifat-sifat ni? Tak ada, cuma reti sahaja. Jadi di hari akhirah, sifat wujud kita tak nak tengok. Kita hanya boleh tengok zat Allah yang ada. Diri sifat ada, tak boleh nak tengok. Diri sifat kidam bakar, tak boleh nak tengok. Sebab itu bukan sifat yang ada. Sifat yang ada, maknan adalah kudrah sampai ke kalam. Sifat ma'ani yang 7. Hak 7-7 ni maknan belaka. Perkara yang ada belaka. Sifat yang ada belaka. Yang kita boleh lihat,
akan sifat makni yang 7 ni, kudrah sampai ke kalam, dia dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini maknan. Sebagaimana sama maknan, basar maknan. Mana apa? Sifat yang ada, yang berdiri dengan zatnya, yang ada di zat Allah Ta'ala. Basar satu sifat yang ada. Kemudian sifat yang ada ni basar ada di zat Allah. Ada di zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyata baginya makna nyata bagi Allah. Nyata bagi Allah dengan dia, dengan maknan, dengan sifat basar, tiap-tiap yang maujud akan tiap-tiap perkara yang ada. Menyata yakni nyata. Menyata yakni nyata. Sebab sebagaimana sifat sama, basar sama juga, dipanggil sifat, dipanggil ta'alluq inkishaf. Nyata bagi Allah dengan sifat sama, inkishaf. Nyata bagi Allah dengan sifat basar. Satu lagi inkishafnya ilmu. Nyata bagi Allah dengan sifat ilmu. Jadi ilmu sama basar dipanggil ta'alluq inkishaf. Jadi nyata bagi Allah dengan sifat ilmu, nyata bagi Allah dengan sifat sama, nyata bagi Allah dengan sifat basar. Sama-sama inkishaf, tapi nyata yang lain-lain. Macam kita, bila ada ilmu, nyata bagi kita akan satu-satu perkara. Sebelum ada ilmu, kita tak nyata, kita tak jelas, kita tak pasti. Apabila ada ilmu, nyata bagi kita. Apabila kita dapat mendengar, nyata bagi kita dengan pendengaran. Dapat melihat betul-betul, nyata bagi kita dengan penglihatan. Ada ni. Nyata dengan ilmu lain, nyata dengan pendengaran kita lain, nyata dengan penglihatan kita lain. Tapi dipanggil nyata belaka. Ada ni. Jadi sifat ilmu Allah, sifat sama Allah, sifat basar Allah, ta'alluq fungsi dia inkishaf, dia panggil nyata. Adapun kudrah, taksir, memberi bekah. Itu ta'alluq kudrah, taksir, memberi bekah, menjadikan. Ta'alluq iradah, takhsis. Apa takhsis? Menentukan. Itu ta'alluq iradah. Iradah kehendak. Ta'alluq iradah takhsis, menentukan. Ada timbul pelik-pelik sekarang ni. Allah kehendak, Fir'aun kafir, tapi Allah tidak menentukan. Ni jeng lelaki ni. Allah kehendak, Fir'aun kafir, tapi Allah tidak menentukan. Kehendak terjemah iradah, menentukan ta'alluq iradah. Allah yang bersifat dengan iradah, kehendak, menentukan, itu ta'alluq iradah. Taksis itulah dipanggil qada, rukun iman yang ke-6. Apa dia qada? Ta'alluq iradah. Apa dia ta'alluq iradah? Ta'alluq taksis, menentukan, menetapkan, memutuskan. Itu ta'alluq iradah. Iradah kita terjemah dengan kehendak. Apa ta'alluq iradah? Kudrah kita terjemah dengan kuasa. Apa ta'alluq kudrah? Taksir, menjadikan, memberi bekah. Iradah kita terjemah dengan kehendak. Apakah ta'alluq iradah? Takhsis, menentukan, menetapkan, memutuskan. Tiba-tiba Allah kehendak Fir'aun kafir, tapi Allah tidak menentukan. Ni jeng belaka ni. Ini golongan-golongan yang bid'ah, yang berpegang dengan akidah Mu'tazilah, yang menafikan pekerjaan qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qada ketentuan azali.
Qada tu ketentuan azali. Allah menentukan pada sedia kala, Allah yang bersifat dengan iradah. Bagi tentuan azali. Tiba-tiba Allah kehendak Fir'aun kafir, tapi Allah tidak menentukan. Itulah di ketentuan azali, tidak menentukan apa. Jadi takluk iradah takhsis, takluk kalam dilalah, menunjukkan atas perkara yang wajib, menunjukkan atas perkara yang mustahil, menunjukkan atas perkara yang harus. Itu takluk kalam dilalah. Kalam bukan taksir. Taksir membebekah adalah takluk qudrah. Allah yang masuk qudrah, yang menjadikan segala-galanya. Allah lah khaliqu kulli syai', yang menjadikan segala-galanya. Khalaqallahu samawati wal ard, menjadi oleh Allah akan langit dan bumi. Itu semua takluk qudrah, taksir. Kalam dilalah, menunjuk, bukan taksir. Kalau faham sini, fahamlah ayat innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kun fayakun. Allah Ta'ala berfirman, kun, ada olehmu, fayakun, maka ada. Kun ni kalam. Kalam bukan mengadakan, bukan taksir. Kalam dilalah. Maka kita fahamlah, Allah bukan menjadikan dengan kun, Allah menjadikan dengan qudrah. Lepas tu kun tu kalam dilalah, menunjukkan bahawa bersegeranya Allah menjadikan, seolah-olah Allah Ta'ala kata kun, ada maka ada. Tu bukan kun tu yang menjadikan, itu kalam. Kalam dilalah, bukan taksir. Ini Allah buat dengan kun, Allah buat dengan kun, tu salah. Dah kun fayakun tu, kun kalam dilalah, menunjukkan atas bersegeranya Allah menjadikan sesuatu seperti Allah berkata. Tapi Allah menjadikan dengan berkata. Kalam dilalah, bukan taksir. Taksir membekah, mengada adalah takluk qudrah. Allah menjadi, bukan Allah berkata. Khaliqu kulli syai', yang menjadikan segala perkara, bukan yang berkata. Kun tu kalam, bukan Allah menjadikan dengan kun. Tapi kun ni menunjukkan dilalah, menunjukkan atas bersegera Allah menjadikan, seolah-olahnya seperti Allah berkata kun. Macam kita lah, demo tak apalah, sekali kata je siap lalu dah. Sekali kata je siap lalu dah. Siap dengan kata ke? Kata siap, dah sekali kata siap. Mana siap tu dengan kata? Siap tu dengan buat. Lepas tu dengan sekali kata, nak ceritanya segeranya, dia arah sahaja, anak buah dia gerak lalu, siap lalu. Akhirnya kita berkata, oh demo tak apalah, sekali kata siap. Jangan faham betul-betul. Oh hebat dia, dia buat dengan kata. Dia buat dengan mulut, dia kekoh-kekoh siap. Gitu. Kan kata ni dengan mulut kan. Jadi kalau buat dengan kata, buat macam mana? Kekoh siap. Gitu. Aduh. Maksudnya ramai anak buah, kata sepatut siap lah. Senang je, kata je siap. Tapi bukan maksudnya buat dengan kata. Buat tu buat dengan perbuatan, bukan dengan kata. Jadi ilmu sama basar, takluk dilalah, takluk inkisyaf nyata, qudrah taksir membekah, mengada meniada, iradah takhsis menentu menetap memutuskan, kalam dilalah. Sekarang ni basar, menyata dengan dia, yakni nyata, menyatakan baginya dengan dia, yakni nyata baginya, bagi Allah
dengan dia, dengan maknan, dengan sifat basar. Nyata tiap-tiap yang maujud, tiap-tiap perkara yang ada. Wujud ada, maujud yang ada sifatnya. Wujud ada, maujud yang ada. Ni. Jadi tiap-tiap yang ada, Allah melihat akan tiap-tiap yang ada. Sebagaimana sama sifat yang ke-10, sifat yang ke-11 mendengar nyata bagi sifat sama tiap-tiap yang maujud. Mana Allah mendengar akan sekalian perkara yang ada. Sebab jangan lupalah dalam matan Ummul Barahim terdahulu tu, was-sam'u wal basaru al muta'alliqani bi jami'il mawjudat. Sama dan basar bertakluk keduanya dengan sekalian mawjudat, sekalian perkara yang ada. Sekalian perkara ada, Allah mendengar dan Allah melihat. Sama ada perkara yang ada tu ada suara, ada bunyi ataupun tidak, Allah mendengar, Allah melihat. Gitu je. Janji perkara tu ada, Allah mendengar dan Allah melihat. Sama ada qadim, sama ada yang maujud tu qadim, Allah melihat. Mana yang qadimnya? Seperti zatnya zat Allah dan sifatnya sifat Allah. Jadi di sini seperti ini nak buat contoh. Maknanya ada lagi perkara lain? Tidak ada. Yang qadim hanya zat Allah dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya zat Allah dan sifat Allah sahaja yang qadim. Bukan kata ada selain daripada Allah qadim, bukan. Dari sini seperti zatnya zat Allah dan sifatnya sifat Allah. Ini seperti, bukan setakat zat Allah je yang qadim, bukan hanya sifat Allah je yang qadim. Tidak. Yang qadim hanya zat dan sifat Allah. Bukan kalau berpegang ada sesuatu yang lain yang qadim, yang sedia kala, kufur pegangan. Sebab kalau ada sesuatu yang qadim, berarti sesuatu bukan makhluk Allah. Kalau ada sesuatu yang qadim selain daripada zat dan sifat Allah, berarti sesuatu yang lain yang qadim juga bukan makhluk Allah. Sebab yang qadim, yang ada sedia kala, yang ada tidak ada permulaan bagi adanya, maka tidak diadakan. Maka bukan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Lucu Allah sebagai Rabbil Alamin. Allah Tuhan bagi sekalian alam. Apa dia alam? Kullu mawjudin siwallah. Tiap-tiap yang mawjud, tiap-tiap yang ada selain daripada Allah, itu alam. Allah Tuhan. Ada satu. Ada satu mawjud yang bukan zat Allah, yang bukan sifat Allah. Jadi maujud ni yang ada yang lain daripada zat dan sifat Allah, pasti bukan makhluk Allah. Bila bukan makhluk Allah, lucu Allah sebagai Rabbil Alamin. Kalau berpegang ada sesuatu yang lain yang qadim, itu kufur. Ini saya pernah dengar lama dah. Saya pernah dengar doktor ni, golongan yang terpesong, berpegang Allah bertempat di atas arasy. Maka dia pun sendiri mengemukakan persoalan. Bukan orang yang mengemukakan persoalan, dia sendiri. Allah bertempat atas arasy. Macam mana sebelum ada arasy Allah bertempat di mana? Dia buat persoalan. Jawab ni, makna jawab ni jawab berenah lah orang panggil pada ni. Kalau dia jawab ni memang settle lah, sesal lah, memang berenah lah jawapan dia ni. Sekarang
dia menyatakan Tuhan bertempat atas arasy. Persoalan timbul, arasy ni makhluk yang dijadikan kemudian. Sama ada makhluk yang pertama dijadikan oleh Allah, tu khilaf ulama lah. Kolam ke makhluk pertama, arasy ke makhluk pertama, tu khilaf di kalangan ulama, walaupun kebanyakan ulama mengatakan kolam. Tapi maknanya arasy tu Allah jadikan kemudian. Arasy ni satu jisim yang bangsa nur yang meliputi alam, yang besar, yang meliputi alam. Seolah-olah arasy ni umpama bumbung. Tapi nak ceritanya arasy ni makhluk yang dijadikan kemudian. Allah bertempat atas arasy, golongan yang terpesong. Persoalan dia kata, sebelum Allah jadikan arasy, Allah bertempat di mana? Jawapan yang diberi ni jawapan yang bernah lah. Mana dijawab ni memang tak payah soal dah lah. Allah bertempat di satu tempat yang qadim. Waktu lagi jeng waktunya. Ada satu tempat yang qadim. Jadi Allah bertempat di satu tempat yang qadim. Allah buat arasy, Allah pun berpindah dari tempat yang qadim, Allah duduk atas arasy pula. Tapi sebelum Allah buat arasy tu, Allah bertempat di tempat yang qadim. Oh, berenah dia kata jawapan dia. Oh, tu sesak lagi tu. Bertempat atas arasy, tapi bukan bertempat seperti makhluk. Atau pegang yang terpesong, tak hukum kufur. Tapi kalau ada sesuatu yang qadim selain dari Allah, itu kufur. Ada ni. Macam falsafah berpegang alam ni qadim. Bila qadim berarti bukan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana sebelum Tuhan buat arasy, Tuhan duduk mana? Dia buat persoalan. Ni jawapan dia. Allah bertempat di tempat yang qadim. Doktor juga ni. Tapi dia ni, nama dia jarang-jarang keluar. Jarang-jarang keluar nama dia ni. Tapi grup yang sama lah. Cuma dia jarang-jarang keluar doktor ni. Bertempat di tempat yang qadim. Allah kata. Satu dah dia berpegang pegangan terpesong, Tuhan bertempat. Persoalannya sebelum jadi arasy, Tuhan duduk mana? Dia buat jawapan. Soalan tu dikemukakan. Tuhan bertempat di tempat yang qadim. Yang golongan terpesong ni, Tuhan duduk atas arasy, sebelum ada Tuhan duduk mana? Soal apa? Orang tak soal sebenarnya. Orang nak perakak je. Bukan soal pun. Nak perakak. Dah Tuhan bertempat atas arasy. Arasy tu makhluk yang baharu. Sebelum ada arasy, Allah bertempat di mana? Tak ada orang soalnya. Sebab kita ahli sunnah tidak berpegang Allah bertempat. Maka kita tak timbul persoalan tu. Cuma persoalan tu perangkap. Nak tengok dah Allah bertempat atas arasy. Arasy makhluk yang baru diadakan oleh Allah. Sebelum ada arasy, Tuhan duduk mana? Bukan nak tanya ni. Tak ada nak tanya-tanya je, sebab kita tidak berpegang Allah bertempat. Yang kamu karuk tu berpegang Allah bertempat atas arasy. Arasy makhluk Allah yang baru. Sebelum ada Tuhan duduk mana? Perangkat saja. Ni pula ada jawab. Jangan duk tanyalah, Tuhan tak beritahu, sudahlah. Gitu. Ni marah. Jangan tanya. Sebab apa? Sebab Tuhan tak beritahu. Sebelum ada arasy, Allah bertempat di mana? Allah beritahu ke tak? Tak. Tak sudah tanya. Yang nyatanya Allah beritahu, Allah bertempat atas arasy selepas Allah buat arasy. Dia kata Allah beritahu ke dia gitu. Kita tak ada Allah beritahu kita gitu. Sebab tak ada Tuhan kata Allah bertempat atas arasy. Tuhan katanya istiwa alal arsy. Istiwa bertempat. Istiwa ada berbagai-bagai makna. Kamu tahu mana murad kehendak Allah istiwa tu bertempat? Ini rekaan orang panggil. Itu Quran yang kata Allah bertempat. Quran tak kata bertempat. Bertempat bahasa Melayu. Quran bukan bahasa Melayu. Dah Quran kata istiwa. Istiwa ada bagai-bagai makna. Makna duduk, makna menetap, makna menguasai, makna memiliki. Istiwa lah ke? Banyak makna istiwa. Duduk bertempat itu kamu yang kata, bukan Quran yang kata.
Satu orangnya, jangan tanya, Tuhan tak beritahu. Tadi Tuhan bertempat di tempat yang kodim. Ada pula Tuhan bertempat di tempat yang tak ada. Ada pula gitu pula. Sebelum ada arah tu lah, Allah bertempat di tempat yang tak ada. Lepas ada arah, Tuhan pun berpindah di tempat yang tak ada pada tempat yang ada, iaitu arah. Ni rosak belaka ni. Rosak belaka. Tapi saya nak cerita tadi lah, Allah bertempat di tempat yang kodim. Tidak ada yang kodim melainkan zat Allah dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Selain daripada zat dan sifat Allah, baharu yang diadakan oleh Allah, iaitu makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Berpegang ada sesuatu selain daripada Allah qadim, itu pegangan yang kufur. Sekarang ni saya sedang bicara berkaitan dengan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Pagi ni lah pukul 10 suku, Ad-Dinul Khalis, Terengganu FM, 10 suku. Saya mula bicara berkaitan dengan ayat-ayat mutasyabihah, berkaitan dengan ayat-ayat mutasyabihah. Hari ni 10 suku. Dua minggu dah saya bicara mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, tapi saya perici mukhalafah pada zat, mukhalafah pada sifat, mukhalafah pada perbuatan. Minggu ni barulah memulai berkaitan dengan ayat mutasyabihah. Istiwa alal arsh, mutasyabihah. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah bersama dengan kamu di mana kamu berada. Itu ayat mutasyabihah. Surah Al-Hadid ayat keempat. Itu boleh tengok dalam tafsir Al-Qurtubi. Tafsir Al-Qurtubi, Imam Qurtubi menyatakan bahawa Allah menghimpun antara istiwa alal arsh dan wa huwa ma'akum aynama kuntum. Terhimpun antara dua ni. Yang pertama istiwa alal arsh, yang kedua wa huwa ma'akum aynama kuntum. Yang mana kalau pakai zahir, kedua-dua ni akan jadi tanakut, berlawanan. Berlawanan Al-Quran adalah mustahil sama sekali. Maka dalam tafsir Al-Qurtubi mengatakan tak dapat tidak, wajib kena takwil, tak boleh pakai zahir. Kalau pakai zahir go berlawanan. Ayat Al-Quran mustahil berlawanan. Ada gitu. Ini dalam tafsir Al-Qurtubi. Allah menghimpunkan antara istiwa alal arsh dengan wa huwa ma'akum aynama kuntum. Antara makna istiwa adalah julus istiqrar, duduk. Itu antara makna istiwa. Kalau pakai zahir, Allah duduk atas arah, wa huwa ma'akum aynama kuntum, Allah bersama dengan kamu di mana kamu berada. Kalau pakai zahir, ma'iyah ni bersama di bumi lah, sebab kita semua berada di bumi. Jadi kalau pakai zahir, dia tanakut. Ayat Al-Quran mustahil tanakut, maka wajib kena takwil. Ada yang takwil kedua-dua, ada yang takwil hanya satu saja. Mana wa huwa ma'akum dengan makna bi ilmi, dengan ilmu Allah mengetahui. Itu takwil tu. Adapun istiwa tidak ditakwilkan. Summa stawa 'alal arsh istiwa'an yaliqu bih. Istiwa yang selayaknya dengan Allah. Gitu je. Istiwa yang selayaknya dengan Allah makna apa? Serah kepada Allah makna dia. Istiwa mana duduk tak selayaknya dengan zat Allah subhanahu wa ta'ala. Ada ni. Duduk tidak selayaknya dengan zat Allah subhanahu wa ta'ala. Bila bersifat dengan sifat duduk, berarti Allah Ta'ala bersifat dengan sifat diam pada satu tempat. Diam gerak, sifat baharu. Diam gerak, sifat baharu. Allah Ta'ala mustahil bersifat dengan sesuatu dengan sifat yang baharu.
Jadi bersama Allah mengetahui. Ada yang takwil ma'akum istiwa serah makna kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang takwilkan makna istiwa dengan makna menguasai, wa huwa ma'akum dengan makna Allah mengetahui. Tapi kedua-dua tak boleh pakai makna zahir. Serah kedua-dua, takwil satu, serah satu, okey. Apa makna istiwa? Istiwa yang selatnya dengan Allah, serah makna kepada Allah. Allah bersama, serah makna kepada Allah. Tak berlawanan. Hak berlawanan adalah apabila pakai zahir. Lepas tu dalam tafsir Qurtubi mengatakan wajib kena takwil. Tak dapat tidak kena takwil. Kalau pakai zahir sahaja akan bawa kepada ayat Al-Quran berlawanan yang mustahil sama sekali. Tidak ada orang yang berpegang ayat Al-Quran berlawanan. Kalau kalam Allah berlawanan, punahlah jadinya sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita pegang simple saja sebagaimana azali sifat Allah, sifat yang qadimah, sifat Allah sifat yang kekal. Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan, tidak ada sifat yang baru bagi zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Simple. Sebagaimana Allah sedia kala, begitulah Allah kekal selama-lamanya. Sedia kala kana Allah wa lam yakun syai'un ghairuh. Hadis sahih Bukhari, ada Allah dan tidak ada serta Allah sesuatu. Faham hadis tu? Ada Allah dan tidak ada serta Allah sesuatu. Faham? Pada sedia kala yang ada hanya Allah. Sesuatu selain Allah ada ke tak? Belum lagi diadakan oleh Allah. Ni pada sedia kala ada Allah, pada sedia kala ada tak sesuatu serta Allah pada sedia kala? Tidak adalah. Sebab yang sedia kala hanya zat dan sifat Allah yang sedia kala. Sesuatu belum lagi diadakan oleh Allah. Berarti ada tak tempat? Tidaklah, sebab sesuatu tempat termasuk sesuatu. Tempat belum lagi diadakan oleh Allah. Maka sedia kala Allah tidak bertempat. Ni hadis sahih Bukhari. Ada satu hadis yang lain, hadis dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq. Hadis ni dalam Fathul Bari mengatakan la aslalahu, tidak ada asal. Jadi status hadis ni timbul khilaf di kalangan ulama. Tapi hadis ni walaupun status hadis ni khilaf ulama, tapi makna hadis makna yang sahih. Kana Allah wa lam yakun syai'un ghairuh. Ada Allah Ta'ala dan tidak ada serta Allah sesuatu. Itu hadis sahih. Apabila tidak ada serta Allah sesuatu, ada tempat tak? Tak ada tempat. Sebab sesuatu termasuk tempat belum lagi diadakan oleh Allah. Maka makna ni tepatlah dengan hadis hak kata timbul pertikaian di kalangan ulama ni. Kana Allah wala makan. Dan kita Al-Farqu Bainal Firaq. Wa huwa al-an ala ma alaihi kan. Ni. Ada Allah tidak bertempat. Tidak bertempatlah sebab sedia kala Allah belum jadikan sesuatu termasuk tempat. Walaupun hadis ni timbul pertikaian tapi makna dia sahih. Jadi sebagaimana Allah sedia kala tidak bertempat, Allah kekal tidak bertempat. Ini je pegangan kita. Ayat-ayat mutasyabihah kena hura ikut jalan ahli sunnah jemaah, sama ada jalan salaf ataupun jalan khalaf, atau kena ngaji molek. Berarti golongan ni Allah bertempat, Quran yang kata, bukan Quran yang kata, dia yang kata. Quran tak kata. Tak ada Quran bahasa Melayu, tak ada. Istiwa, istiwa bagai-bagai makna. Ada yang serah kepada Allah istiwaan yaliku bih, istiwa yang selayaknya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Istiwa mana yang selayaknya? Serah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jalan salaf, tafwid, serah pada Allah. Jalan yang mudah, jalan yang selamat. Tak ada bincang apa-apa pun. Witi setakat tu.
Tak bicara setakat tu je. Berpegang dengan ayat Al-Quran. Tak ada tu tidak berpegang beriman ayat Quran, kufur jadinya. Alhamdulillah. Tapi apa makna ayat? Serah makna kepada Allah. Itu jalan salaf, jalanan yang selamat, jalanan yang rajih, jalanan yang kuat dalil. Kejap kita pegangan salah dan khalaf, kita berpeganglah dengan jalanan salaf. Tapi untuk umum, jalanan khalaf lah yang lebih sesuai. Untuk umum, kejap dah kitanya, kita pegang dengan jalanan salaf, serah makna kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang mengaku salah, itu bukan salah. Didatangkan makna yang tidak selayaknya. Istiwa, Tuhan duduk bertempat atas arah, duduk bertempat yang selayaknya. Serah kemudian. Tetap makna yang tidak selayaknya bagi zat Allah, serahnya kemudian. Ini golongan yang terpesong, bukan jalanan salah. Jalan salah tak ada timbul isu. Serah bulat-bulat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang mawujud zat dan sifat Allah. Selain dari Allah baharu, iaitu makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sama ada qadim, mawujud yang qadim, Allah melihat, nyata bagi Allah. Seperti zatnya dan sifatnya. Ini sifat yang mawujudah lah, sifat ma'ani. Jadi nyata bagi Allah, Allah melihat akan zat Allah pada sedia kala. Allah melihat akan sifat ma'ani Allah pada sedia kala. Atau baharu, itu atau pada qadim. Atau baharu, yakni atau sama ada tiap-tiap mawujud tu baharu. Seperti zat sekalian makhluk. Zat sekalian makhluk, sifat sekalian makhluk. Allah nyata bagi Allah dengan sifat basar. Allah melihat akan zat makhluk, Allah melihat akan sifat-sifat makhluk. Allah melihat yang baharu. Kita bicara dah mengelepaskan regu dengan sifat sama. Allah mendengar tiap-tiap yang ada yang sedia kala, Allah mendengar sedia kala, iaitu mendengar akan zat dan sifat Allah. Allah mendengar yang baharu, zat dan sifat makhluk, Allah mendengar yang baharu. Jadi mendengar dan melihat yang qadim dipanggil tanjizi qadim, mendengar dan melihat yang baharu dipanggil tanjizi hadis. Yang ada dari qadim dan hadis adalah sama basar serta dengan kalam. Keluar satu lagi pula suluhi qadim. Suluhi qadim sama basar dan kalam. Ada tiga ta'alluq adalah sama basar dan kalam. Suluhi qadim, tanjizi qadim dan tanjizi hadis. Tanjizi ni kita pergi pada basar, mudah. Tanjizi adalah melihat. Jadi Allah melihat zat Allah, melihat yang sedia kala, tanjizi qadim. Allah melihat akan zat makhluk, melihat yang baharu, dia panggil tanjizi hadis. Faham tak? Berulang kali dah ni. Biarlah bahasa Arab pun biar jadi bahasa Melayu lah. Jadi Allah melihat zat Allah yang ada sedia kala, Allah melihat pun sedia kala, tanjizi qadim bagi basar. Allah melihat zat yang baharu, selepas zat yang baharu diadakan oleh Allah, Allah pun melihat. Allah melihat baharu jugalah sebab adanya baru. Dia panggil tanjizi hadis. Melihat yang baharu. Allah melihat kita, Allah melihat kita ni baharulah sebab Allah buat kita. Bilakah Allah boleh melihat kita? Allah melihat kita baharulah. Allah lahirkan kita tahun 70, tahun 80. Allah melihat kita pada tahun 70, pada tahun 80 lah. Sebab Allah buat kitanya baru. Allah melihat akan zat kita pun baru. Allah mengetahui sedia kala. Allah mengetahui tetaplah melihat ni. Ada ni. Ke sebelum Allah buat kita, Allah melihat dah kita. Dak, Allah Ta'ala mengetahui je kita akan diadakan. Tapi Allah belum melihat kita sebab kita belum lagi Allah adakan.
Jadi bila Allah adakan kita, maka Allah pun melihat akan kita, melihat yang baharu. Sifat basar Allah sifat yang qadimah, sifat yang sedia kala. Ni ta'alluq basar, melihat yang baharu. Persoalannya, bilakah Allah boleh melihat kita? Bila boleh melihat? Boleh je ni, melihat sungguh selepas kita diadakan. Tapi bilakah Allah boleh melihat kita? Bila boleh? Boleh sedia kala lah, boleh. Sebab sifat basar Allah sifat yang qadimah, sifat yang sedia kala. Maka sifat basar Allah yang sedia kala ni boleh melihat kita pun sedia kala. Melihat sungguh selepas kita diadakan oleh Allah. Itu tanjizi hadis. Bila boleh melihat? Sedia kala. Dia panggil suluhi qadim. Itu je lah. Boleh je ni, bukan melihat sungguh. Boleh. Suluhi qadim dia panggil. Macam kita bicara minggu lepas hak kudrah tanjizi hadis, iradah tanjizi qadim, ilmu tanjizi qadim. Kudrah tanjizi hadis, Allah mengadakan, barulah Allah mengadakan. Ke mana? Tapi sifat kudrah Allah sifat yang qadimah, sifat yang sedia kala. Bilakah Allah boleh mengadakan? Ada sifat kudrah Allah sifat yang qadimah, boleh mengada pun sedia kala jugalah. Suluhi qadim bagi sifat kudrah. Itu suluhi qadim. Tanjizi bagi sifat kudrah, mengada sungguh-sungguh. Tanjizi hadis, qadar, rukun iman yang ke-6. Allah mengada sungguh-sungguh adalah baharu. Sifat kudrah Allah sifat yang qadimah yang sedia kala. Bilakah sifat kudrah Allah boleh mengadakan? Boleh mengadakan sedia kala lah. Dia panggil suluhi qadim bagi sifat kudrah. Tu je lah. Kita dah reti mana kadang-kadang nak bagi ni, pegangan kita tetap dah. Kita pasti berpegang Allah bersifat dengan sifat kudrah. Kita pasti berpegang sifat kudrah Allah sedia kala. Kita pasti berpegang sifat kudrah Allah yang sedia kala ni boleh dah mengadakan pada sedia kala. Tapi mengadakan sungguh sebagaimana yang Allah kehendak. Allah kehendak diadakan pada tahun 70. Allah kehendak diadakan pada tahun 80. Tahun 70 tu kudrah mengadakan. Tahun 80 tu kudrah mengadakan. Tapi bilakah kudrah boleh mengadakan? Boleh mengadakan sedia kala. Ke macam mana? Memang Allah mengadakan tahun 70, tahun 80. Iradah menentukan akan diadakan tahun 70-80. Dan sifat kudrah Allah, sifat kudrah Allah sebelum tu lemah, tak boleh nak mengadakan. Mustahil orang faham gitu. Sifat kudrah Allah boleh mengadakan memang sedia kala, tapi mengadakan sebagaimana yang dikehendaki oleh iradah. Iradah kehendak diadakan tahun 70, kudrah mengadakan tahun 70. Tu tanjizi hadis, qadar. Iradah menentukan akan ada tahun 80, kudrah mengadakan pada tahun 80. Tanzih hadis bagi kudrah qadar. Tapi kudrah boleh mengadakan kita sedia kala dah. Itu suluhi qadim, boleh. Mana ni? Gini ni contoh. Kita ada duit, kita boleh beli. Boleh beli. Tapi kita tak beli pun laginya. Siapa masa jumpalah barang hak kita berkenan, kita pun beli. Tapi bilakah kita boleh beli? Bila apa? Kita ada duit tangan boleh belilah. Tapi dia ada tangan lama dah. Beli sungguh. Jumpa benda yang kita berkenan, kita beli sungguhlah. Tapi bilakah boleh beli? Ada duit boleh lah beli. Apa benda tak ada orang sekat kita, duit kita. Duit kita kan. Kita boleh beli asal-asal lagi dah. Ada duit je kita boleh beli. Tapi beli sungguh, jumpa barang yang kita kenal, kita beli lah.
Tu beli sungguh. Hak boleh tu selepas ada duit bolehlah beli. Jadi Allah mengadakan sungguh baharu sebagaimana yang dikehendaki oleh iradah, tapi Allah boleh mengadakan sedia kala. Allah melihat kita baharu sebab kita diadakan baharu. Tahun 70 baru dilahirkan, tahun 80 baru dilahirkan. Maka Allah melihat akan kita tahun 70, Allah melihat akan kita tahun 80. Allah mengetahui sedia kala. Allah melihat kita tahun 70, Allah melihat kita tahun 80. Tanjizi hadis Allah melihat. Tapi bilakah Allah yang bersama basar boleh melihat akan kita? Suluhi qadim, sedia kala Allah boleh melihat. Tapi bilakah Allah melihat kita? Selepas kita diadakan. Tanjizi hadis. Jadi sama basar kalam, suluhi qadim, tanjizi hadis, tanjizi qadim. Tiga takluk ada di sama basar dan kalam. Tapi biasa saya mudah buat misal, suluhi qadim, tanjizi hadis dan tanjizi qadim adalah pada sifat basar. Sebab sifat kalam ada timbul khilaf di kalangan ulama, 3 takluk ataupun 1 takluk sahaja. Bab sifat kalam. Jadi yang baharu ada ni Allah melihat yang baharulah. Sebab adanya baharu. Sama ada berdinding atau tiada. Ni. Sama ada perkara yang maujud tu ada dinding, ada penyekat ataupun tiada, Allah melihat. Kita tidak. Ada dinding, sebalik dinding kita tak boleh melihat lah. Adapun melihat Allah sama ada dinding ataupun tiada. Sama ada jauh atau hampir, jauh ataupun dekat, Allah melihat. Janji perkara yang ada. Allah melihat segala-gala perkara yang ada. Ada ni. Kita kena faham di sini, jauh ataupun hampir, jauh ataupun dekat, nisbah dengan pembicaraan kita. Nisbah dengan zat Allah Subhanahu wa taala, tidak ada jauh, tidak ada hampir. Tidak ada dekat, tidak ada jauh, tidak ada dekat. Berkait dengan zat Allah, tak ada atas, tak ada bawah, tak ada kanan, tak ada kiri, tak ada hadapan, tak ada belakang, tak ada jauh, tak ada dekat, tak ada berhimpun, tak ada bercerai. Ni antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab bersifat di atas, di bawah itu sifat yang baharu. Bersifat jauh dan dekat itu sifat yang baharu. Tapi Al-Quran menyebut wahwa aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah Taala hampir. Lebih hampir dia orang merih laginya. Hampir apa makna hampir? Itu huraian lah. Itu ayat mutasyabihah. Hadis pula, hadis yang mutasyabih, ketika kita dalam sujud, aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbih wa huwa sajid. Itu dalam hadis. Itu hadis yang mutasyabih. Sampai-hampir seseorang dengan Tuhannya adalah ketika dalam sujud. Ketika dalam sujud. Kalau Allah bertempat di arasy, hak paling hampir ketika berdiri, bukan ketika sujud. Sujud ni jauh jadi tau. Tapi hadis sebut hampir, Al-Quran sebut hampir. Tu kena hurailah. Baik, itu ayat mutasyabihah. Kena hurai sama ada jalanan salaf ataupun jalanan khalaf. Salaf serah makna kepada Allah, khalaf letak makna yang selayaknya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi nisbah dengan Allah tak ada jauh, tak ada hampir. Jauh hampir nisbah dengan sesama kita lah. Nisbah dengan Allah Ta'ala tidak ada jauh, tidak ada hampir. Sebab sebagaimana Allah sedia kala yang ada hanyalah zat Allah, maka Allah tidak jauh, Allah tidak hampir. Sebab tidak ada melainkan hanya ada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalian ini, sekalian yang qadim ke, yang baharu ke, yang ada dinding ke, yang jauh, yang dihampir ke, dinama akan diakan sekalian ini maujud, perkara yang ada. Bila perkara yang ada, Allah melihat. Sebab sama dan basar
al-muta'alliqani bi jami'il mawjudat. Allah mendengar dan melihat akan sekalian perkara yang ada. Dan bukannya melihat Allah Ta'ala dengan biji mata bersalahan yang baharu, maka melihatnya itu dengan biji mata dengan syarat hampir lagi berjirim dan tiada dinding yang menegah akan dia. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.